Okey, Assalamualaikum. Nama saya Zualiana binti Johari dengan matrik number CD19011. Video ini bertujuan untuk individual assignment untuk subjek falsafah. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang isu kesihatan mental dengan topik kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia. Selaras dengan falsafah pendidikan negara yang bertujuan untuk membentuk seorang rakyat Malaysia yang seimbang dari segi intelek, rohani dan emosi serta jasmani, kesihatan mental dapat mengganggu-gugat tujuan ini kerana mental rakyat Malaysia yang tidak stabil. Okey, pertama sekali saya nak bercakap tentang faktor dan punca kemurungan masalah mental. Yang pertama, kematian seseorang yang disayangi. Dalam keadaan COVID-19 yang sedang dihadapi, ramai yang kehilangan ahli keluarga, isteri, anak kepada wabak pandemik inilah. Okay, kematian tersebut sangat mempengaruhi kesihatan mental seseorang apalagi apabila kematian tersebut terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. Kematian tersebut akan mengganggu kestabilan emosi mangsa dan menyebabkan mangsa kemurungan. Yang kedua, sekali lagi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, seseorang boleh jadi kemurungan atas sebab bebanan menyara keluarga. Seseorang itu merasakan diri adalah tulang belakang keluarga dan tanggungjawab menanggung keluarga ditanggung sendiri. Setelah kehilangan kerja atau punca pendapatan, ada sesetengah yang menghadapi keburukan kerana merasakan diri ini telah gagal dalam mencari rezeki untuk keluarga. Dalam sesetengah kes yang agak ekstrim, kita kata, seseorang mungkin cuba untuk bunuh diri untuk melepaskan diri dari rasa bersalah atas bebanan yang dihadapi. Okey. Setelah kita bercakap tentang faktor, sekarang kita bercakap tentang impak terhadap impak negatif atau positif terhadap kemurungan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia inilah. Okey. Pertamanya, masyarakat yang tidak harmonis dan tidak seimbang. Okey, perkembangan moral insan seseorang boleh jadi terjejas kerana keadaan mental yang tidak stabil dan mungkin menjejaskan orang sekeliling yang tidak tahu cara untuk membantu mangsa. Seseorang mangsa yang terus dibiarkan dalam kepompong kemurungan juga akan menjejaskan keharmonian kelompok masyarakat itu sendiri, terutamanya apabila kumpulan masyarakat tersebut memilih untuk menghindari mangsa yang menghadapi kemurungan tadi. Yang kedua, impak negatif yang dibawa oleh kemurungan ialah perkembangan diri menguncup. Perkembangan diri mangsa itu sendiri menguncup. Okey, dia tidak berkembang. Tiada kemajuan diri terhadap diri mangsa apabila mangsa tidak dapat keluar dari permasalahan yang mengganggu dirinya. Mangsa juga akan lebih cenderung untuk bersendirian dan meratap keadaan diri sendiri daripada berpandangan jauh ataupun cuba untuk mencari jalan keluar daripada permasalahan yang dihadapinya atau permasalahan yang membuatnya kemurungan. Okey, seterusnya kita akan bercakap tentang kaedah macam mana untuk mengatasi kemurungan ni. Pertama, minta bantuan dan hulurkan bantuan. Yang meminta seseorang yang menghadapi kemurungan mungkin tidak sedar akan dirinya sebenarnya sedang kemurungan dan bukanlah stres yang biasa-biasa. Okey. Jadinya seseorang yang kemurungan yang tidak sedar dirinya ini kemurungan perlu sokongan daripada orang sekeliling. Orang sekeliling perlu memainkan peranan untuk membantu mangsa dari segi emosi, rohani, bertanya khabar. Okey. Seseorang yang sedar akan dirinya berada dalam kemurungan ataupun sedang menghadapi kemurungan dinasihatkan untuk bercakap tentang hal yang membuatkan dia stres atau membuatkan dia punca kepada dia punca kepada kemurungannya itu. Okey. Bercakap tentang perkara itu tak kiralah kepada kawan, keluarga, seseorang yang dipercayai ataupun kepada pakar mental, itu psikiatris. Asalkan dia mula melangkah untuk keluar daripada kepompong kemurungan dia.
Okey, yang kedua, kaedah kedua untuk mengatasi kemurungan ialah mewujudkan pasukan sokongan mental. Ini adalah salah satu cara untuk cara atau suggestion, cadangan untuk negara untuk mewujudkan satu pasukan sokongan mental. Okey, pada waktu pandemik COVID-19 sekarang ni, memang ramai sangat yang mungkin mengalami kemurungan kerana tak berjumpa dengan kawan-kawan, tak ada interaksi dengan orang ramai. Mungkin ramai yang dibuang kerja, terasa bebanan menanggung keluarga. Jadinya negara perlu mewujudkan satu inisiatif untuk mewujudkan pasukan ini, pasukan ahli pakar mental dalam menyokong mereka yang kemurungan dan menyediakan platform untuk mangsa berhubung dengan psikiatris. Sebagai contoh, boleh mewujudkan website kalau bukan bersemuka atas sebab pandemik COVID-19, untuk mengelakkan jangkitan penyakit dan sebagainya. Okey. Sebagai kesimpulannya, kemurungan dan masalah mental akan menjejaskan kelompok masyarakat yang harmonis dan tindakan segera perlu diambil bagi mengatasi permasalahan ini agar tidak terus menghantui masyarakat serta terus menjadi titik hitam dalam negara. Okey, jadi sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.